Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 13 Zulhijjah, dia panggil hari Tasyriq yang ketiga. Hari Tasyriq yang ketiga, maknanya hari terakhir lah bagi jemaah yang mengerjakan haji berada di Mina. Bagi jemaah yang nafar awal, mereka dah tinggal Mina semalam, hari 12 sebelum maghrib. Bagi jemaah yang nafar thani, maknanya nak berangkat rombongan yang kedua, dia tambah satu ibadat lagi, satu malam di Mina dan juga melontar jamrah pada hari 13. Maka mereka akan keluar pada petang ini. Selewat-lewatnya sebelum maghrib melontar. Kalau tak keluar pun tak apa, tapi habis dah dia punya tempoh beribadat di Mina itu. Duduk lagi boleh duduk, tapi duduk sajalah. Bagi yang tidak haji pula, apa dia cerita hari 13 ni? Jawabnya hari 13 ni hari terakhir boleh sembelih korban. Boleh sembelih korban. Dia sebut dengan nama ayyam ma'dudat ataupun ayyam ma'lumat. Hari yang telah diketahui, iaitu Allah Ta'ala minta galakkan supaya kita banyak berzikir pada saat hari ini. Berzikir. Ayyam ma'dudat. Dan hari yang dibenarkan kita sembelih korban sampai ke petang ini. Masuk maghrib hari ini habislah, tamatlah tempoh. Siapa dia sembelih juga, sah, sembelih, boleh makan. Cuma bukan lagi nama korban. Nama dia daging makan. Itu perbezaannya. Baiklah para jemaah sekalian, 13 Zulhijjah 1442 bersama dengan 27-22/1. Itu mukaddimah kita sedikit. Kita masuk kepada pelajaran kita, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, masih lagi di akhir juzuk yang ke-18. Masih lagi dalam 18. Kemudian kita bermula ayat 21. Sudah masuk juzuk yang ke-19. Ayat 21 nanti kita masuk juzuk yang ke-19. Kisah kita pada kali ini iaitulah Allah Subhanahu wa taala cerita tentang keadaan golongan kafir dan barang-barang, benda-benda sembahannya. Dan di akhirat esok, dia duk balah siapa yang bersalah. Sembahan dia bersalah ke orang yang menyembah itu salah? Kita tengok apa yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Kemudian Allah juga nak takrirkan, menolak balik tuduhan puak kafir. Dia tak mau orang saja, dia nak malaikat datang. Maka dalam ayat yang kita tengok nanti, Allah gambarkan bahawa nabi-nabi, rasul-rasul itu semuanya manusia. Basyariyatul rusul. Dan insya-Allah perbincangan kita hari ini kita akan lajak sampai ke ayat 24 insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ayat 17. Ayat 17 muka surat 759 Pimpinan Jawi 759. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Balik kita kepada ayat 17. Ayat 17. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ingatlah wazkur ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Dan ingatkanlah wahai Rasul hari kiamat, hari Allah himpunkan mereka dan makhluk yahsyurullahul musyrikin. Allah kumpulkan mereka yang kafir, musyrik wa ma'budatihim, dan makhluk-makhluk yang mereka sembah lain daripada Allah. Orang kafir dengan sembahannya dikumpul sekali. Itu maksud dia. Orang kafir dan sembahannya dikumpul sekali. Munasabah ayat ini dengan ayat yang lepas. Tengok ayat yang lepas. Allah janjikan kepada puak kafir ni sa'ira. Liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Siapa yang mendustakan kebangkit semula hari akhirat, bagi mereka sa'ir. Apa dia sa'ir? Neraka sa'ir. Api yang menyala-nyala. Dan apa yang mereka dapati daripada huru-hara. Maka sebelum sampai ke neraka, Allah cerita dulu perjalanan keluar daripada kubur pergi ke mana. Ini ayat yang kita baca ni, iaitu perhimpunan puak-puak kafir di mahsyar. Ma'a ma'budatihim, bersama dengan benda-benda yang mereka sembah.
Maka Allah kata, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Pada hari berkumpulnya, siapa dia? Puak-puak kafir itu bersama dengan ma'budat, bersama dengan benda-benda yang dia sembah. Apa saja yang mereka sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Macam-macam lah ulama tafsir kata. Ada orang kata, hak dia sembah batu-batu, kayu-kayu. Dalam Adwa'ul Bayan kata, Al-Azhar indi syumulul ma'budani, semua sekali yang mereka sembah. Yang disebut sekali dengan berhalanya, malaikatnya Nabi Isa, Uzair. Jadi, bila dia sembuh, dikumpul sekali, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala tanya batu kayu tu biasalah tu. Malaikat Uzair, Isa yang disembah ni ditanya. Apa Tuhan tanya? فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ. Lalu ia bertanya kepada makhluk-makhluk yang dipuja dan disembah itu. Kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Malaikat, Isa, Uzair, mukah menyesatkan puak-puak ni pergi sembahmu? Itu kenapa? Am hum dallus sabil. Atau mereka sendiri yang sesat jalan. Jadi dua lah. Tuhan tanya kepada yang disembah itulah. Menyesatkan mereka ataupun mereka sendiri sesat jalan, pergi jadikan malaikat anak Tuhan, jadi Uzair, Ibnullah, jadi Isa, mereka yang reka-reka cipta. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, Nabi Isa jawab. Tengok. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, mu pernah kata kepada manusia ni, jadikan aku dengan ibu aku sebagai Tuhan? Isa jawab, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak berhak untuk saya bercakap benda yang tak sepatut untuk saya. Tak pernah. Mana ini salah satu daripada penafian. Siapa nafi? Nabi Isa nafi. Samalah yang lain-lain pun nafi. Kita kata itu bagi pihak yang berakal, malaikat, malaikat, Uzair, Nabi Isa dia jawab. Sama juga dalam ayat ni. Tengok ayat kita ni. Ayat 18, mereka jawab. Qalu subhanak. Mereka menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Qala al-ma'budun, yang disembah tu berkata, Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang dipuja dan disembah. Tidak patut. Tak mana siapa. Kami kenal siapa kami. Kami ni hamba-Mu ya Allah. Kami nak jadi Tuhan pula. Itu jawapan-jawapan yang mantap lah. Daripada malaikat. Tadi kita baca surah Al-Ma'idah tadi jawapan Nabi Isa. Dalam surah Saba. Surah Saba ayat 40. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati
Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maknanya dalam ayat ini, surah Sabah ini Allah tanya, mung suruh mereka semua muka? Malaikat jawab, iyyakum kanu ya'budun. Ahaula'i iyyakum qalu subhanak. Maha suci Allah. Ini semualah. Dalam jelas dalam ayat kita ni sudah terjawab. Sama ada Isa, malaikat, semuanya menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak layak untuk kami mengatakan sedemikian. Yang kata tu dia sendiri. Tengok ayat kita ni. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Maka tidaklah patut kami menyeru orang berbuat demikian, tak patut. Tetapi engkau, wahai Tuhan kami, telah melimpahkan kemewahan kepada mereka. Ini punca. Maknanya malaikat jawab, sebenarnya mereka ini di antara sebab-sebab mereka menyeleweng kerana Allah beri kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran agamamu dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Tengok nota di bawah sebelah 92. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir akan dihimpunkan bersama-sama makhluk-makhluk yang mereka sembah dahulu. Sama ada makhluk-makhluk yang mereka sembah itu malaikat atau manusia, Isa dengan Uzair tadi, atau berhala-berhala atau benda-benda yang lain. Dan setelah ditanya, makhluk-makhluk yang telah disembah itu menegaskan. Semuanya kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bahawa mereka tidak menyesatkan penyembahan-penyembahnya. Bahkan orang-orang itu sendiri yang sesat. Bukan kami ya Rabbi. Mereka sendiri memilih jalan yang salah. Punca mereka jadi karut ni sebab apa? Sebab mereka dalam nikmat dunia. Fansyaghalu bisyahawat. Mereka sibuk dia ikut hawa nafsu dia. Sehingga mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun oleh kerana mereka kaya, mereka rasa dia hebat, dia rasa nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah itu tidak betul. Miskin, tak ada follower banyak, ramai, tak ada pengikut. Dan berbagai-bagai lagi hujah-hujah karut dia. Semata-mata kenapa? Untuk apa? Semata-mata nak tolak, nak menolak dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Habislah. Wa kanu qauman bura. Dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Binasalah buat kafir itu. Setelah mereka tidak beriman dengan ajaran Allah, tidak beriman dengan Nabi yang telah dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 19. Faqad kazzabukum bima taqulun. Maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu. Tadi Allah tanya ma'budat yang disembah. Sekarang ni ditanya pula penyembah al-abidun. Puak-puak kafir. Faqad kazzabakum man abadtumuhum min dunillah. Dengar. Semua yang kamu sembah lain Allah menafikan, mendustakan. Tak ada siapa suruh sembah. Kamu sendiri yang buat masalah. Wa ankaru qawlakum. Dan bahawa mereka fama tastati'una, mereka telah mengingkari dakwaan kamu. Kono-kononya malaikat suruh sembah dia. Mereka redha dengan perbuatan kamu. Mereka akan jadi orang tengah di antara kamu dengan Allah. Pada siapa? Pada
kira-kira kamu. Pada kira-kira tu orang panggil pada anggapan kamu. Panggil pada anggapan kamu, mudah ingat inilah orangnya. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا. Oleh itu, kamu semua, baik, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh pertolongan. Apa tak ada buat apa dah kamu. Mu tak ada buat kapi, azab yang datang ni kamu nak tepis dia tak boleh, nak minta tolong pun tak ada siapa nak tolong. Itu ayat maksud dianya tak ada siapa boleh bantu. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, zalim di sini bukan pukul orang, bukan tampar orang. Zalim di sini dengan makna melakukan kekufuran atau maksiat. Siapa dia buat kufur, siapa dia maksiat di atas dunia, apa dia akan dapat? Kami akan merasakannya azab seksa yang besar. Itu jelah. Siapa dia kufur, siapa dia maksiat, maka Allah kata bolehlah azab seksa yang besar. Baik para pelajar sekalian, ayat yang kita baca tadi dari 17 sampai kepada 19 ini, apakah faedah yang kita dapat? Fawaid. Yang pertama, makana yang bagi, kan malaikat ataupun yang disembah itu menjawab, tak sepatutnya, tidak selayaknya kami nak mengaku jadi Tuhan, nak suruh orang sembah kami, kan. Maka semua sembahan-sembahan itu adalah merupakan satu pengikut hawa nafsu. Yang disembah pun tidak reda dengan apa yang disembahkan, apa yang penyembah-penyembah buat kepada mereka. Itu yang boleh bercakap. Yang batu, yang kayu, yang tak ada akal pun sama juga. Mereka pun menafikan. Aku tak tahu apa, ya Rabbi. Saya batu seketul duduk di bukit, tiba-tiba mereka ni ambil pahat, ukir, buat patung. Saya dipuja. Apa jadi? Masing-masing melepas dirilah. Lepas diri. Maka ketika itu tak ada lagi siapa yang akan memberi keselamatan kepada mereka. Cuma timbul lagi soalan tadilah. Kalau malaikat ada akal, Isa, Uzair, tapi yang batu-batu kayu ni. Kaifa tantiqu al-jamad? Bagaimana batu kayu nak bercakap? Jawab dia para ulama, yuntiquhallahu ta'ala yaumal qiyamah kama yuntiqul aidi wal arjul. Pelik apa kamu? Dalam surah Yasin yang kita dah baca tu, yang bercakap tangan, kaki kan? Samalah juga. Tangan, kaki boleh bercakap, dia bukan ada mulut pun. Apa peliknya kamu? Allah Ta'ala nak beri bercakap kepada siapa? Kepada kayu, batu, logam-logam yang diukir. Tidak jadi masalah. Itu kuasa siapa? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak perlulah kita pertikai ataupun tanya-tanya banyak. Orang panggil buat menyusah kita tanya. Yang penting bila kita dah yakin dan kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Jadi di situlah kita boleh faham para pelajar sekalian bahawa Allah yang berkuasa bagi manusia yang ada mulut bercakap, Allah Ta'ala yang berkuasa bagi tangan, kaki bercakap, Allah Ta'ala yang berkuasa memberi batu, kayu bercakap. Allah, saya selalu buat analogi mudah, simple. Belum kiamat lagi, zaman kita hari ni, sudah ada dah makhluk-makhluk yang bercakap. Makhluk mana tu? Duduk di tangan tuan-tuan, duduk dalam poket kamu semua tu. Tidak plastik dia tu. Plastik, logam, besi. Kan? Boleh cakap sekarang. Ini manifestasi. Bagaimana kita nak tengok berhala bercakap esok?
Handphone yang ada tangan kita bukan ada mulut ada tu. Yang adanya kamera adalah lubang untuk keluar suara. Tapi dia boleh bercakap. Nah, kita kata ini gambaran hari akhirat esok, hari kiamat esok, Allah beri kepada kita sekarang supaya kita nampak. Kita baca ayat. Ayat mana? Ayat Allah nak tayang balik amalan-amalan kita. Belum lagi kiamat sudah ada dah contoh-contoh. Apa contoh? Ni kamera yang ada terpacak depan kita ni. Dia ulang balik apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita kata. Mari pula CCTV yang 24 jam dapat dikesan, kan? Dapat mengesan. Orang masuk, orang keluar, orang duduk, orang semuanya dapat. Kita mengatakan ini satu manifestasi gambaran untuk kita mudah nampak. Macam inilah rupanya Allah nak tayang balik Nuh di akhirat esok. Kata Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi. Abu Anas mengatakan, lagi tinggi teknologi yang direka oleh manusia di akhir zaman, kita mengatakan lagi kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Makin canggih teknologi yang direka oleh manusia, kita mengatakan makin kuat, makin tinggi hujah Allah Ta'ala ke atas kita, nak lepas tak boleh esok. Dulu kita duk memikir macam mana Tuhan tayang balik. Bagaimana. Mari kamera. Nah, ni yang kita cakap ni sengih. Lepas ni kita tengok balik. Tuan-tuan yang bermasalah lain, internet, tunggu rakaman nanti, boleh tengok balik. Kita sendiri pun tak puas hati, kita beribadat, takut malaikat terlupa nak catat. Sudah solat, prek, ambil. Allahu Akbar. Nak sembelih korban, video call. Tayang ni tengok. Boleh buat semua. Ya Ustaz, betul sikit ayat. Bukan tak percaya ke malaikat, saja rakaman nak ingatan. Kita kata tak apalah. Asalkan kita tidak termasuk dalam kumpulan riak nak tunjuk dengan orang, alhamdulillah. Tetapi, bukankah itu hujah untuk ditayang balik semua yang kita buat di akhirat esok? Allahu Akbar. Kerana itu kita bila nak terbuat maksiat, break automatic. Dia panggil emergency break. Sebab apa? Sebab kita teringat, kalau atas dunia ni boleh tayang balik, kita sendiri yang buat, kita yang rakam, kita yang tunjuk. Musim-musim SOP ni janganlah suka-suka sangat ambil gambar lebih-lebih. Nak ambil gambar biar ada SOP, pakai mask, pakai pelitup muka, duduk jarak baru ambil gambar. Sekali kena troll, kena tular. Allahu Akbar. Ni dia panggil, ada istilah baru pula zaman kita ni, dia panggil jabatan netizen. Ni bahaya ni. Sekali orang tu nafi, tak lama, tak sampai setengah hari, keluar dah bukti-bukti yang ditunjukkan. Apa yang awak cakap tadi bernyalahi dengan apa yang kamu buat. Jadi sukar bagi kita nak sembunyi benda-benda. Bagaimana kita nak sembunyi di hadapan Allah yang malaikat yang menjadi saksi, penulis. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala benda, tapi dibawanya malaikat menjadi saksi untuk nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala berlaku adil kepada hamba dia. Ini yang kamu buat. Malaikat catat, ni buku rekod amalan. Ini malaikat yang tengok kamu. Kamu dah ditutupnya mulut, tangan. Mau ambil tak ambil benda ni? Ambil. Mau tulis tak tulis fitnah pada orang? Tulis. Apa nak buat? Allahul Musta'an. Memang tak bergerak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya kita makin tinggi darjat teknologi, makin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Hari ini bila timbul satu-satu isu, sampai berpuluh ribu orang komen. Komen tu kalau bahasa-bahasa yang cantik, yang indah, kita kata insya-Allah lah, mudah-mudahan, contohnya kita, orang ni bersalah. Kita bagi bukti kat bawah. Ini yang saya dapat, dapatan saya. Daripada jabatan netizen yang tak ada kerja, duk korek benda-benda orang ni. Kan? Entah kalau dengan maki hamun, dengan cercaan, dengan apa yang kita nak jumpa Allah, apa yang kita nak bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini saudara kamu. Orang yang kamu maki kutuk tu orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun.
Kan? Maka para pendakwah, para imam-imam, para asatidzah, jangan kita buka ruang pintu untuk orang buat fitnah, untuk orang menambah dosa dengan sebab kita. Sebab itulah saya fikir 10 kali. Nak bagi nasihat ke, nak bagi ulasan ke, nak bagi apa, kita fikir apa kesan dia kepada netizen yang duduk kat bawah. Kalau menimbulkan fitnah, membuka pintu ruang yang berbahaya, kita kata baiklah kita diam, kita nasihatlah diri kita, mudah-mudahan kita selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Tamatlah kita berpindah pula kepada ayat 20. Allahu Akbar. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang-orang yang tentu makan minum, wa yamshuna fil aswaq, yang berjalan di pasar-pasar. Jadi ayat ni Allah SWT ulang balik nak condemn, nak batalkan hujah puak kafir dalam sidi yang lepas. Ia mengatakan salah satu daripada hujah mereka tak mau terima dakwah Nabi sebab Nabi ni manusia, makan minum, berjalan di pasar. Jadi Allah Ta'ala jawab balik kepada mereka. Tengok nota di bawah. 1163. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah ia menghiraukan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh golongan yang kafir. Pedulikan mereka. Kerana sekalian rasul yang telah diutuskan sebelumnya tetap juga makan minum dan berjalan di pasar. Dia makan, dia minum, jalan di pasar seperti manusia yang lain. Hal itu adalah perkara biasa, maka tidaklah sepatutnya dihairankan atau dijadikan alasan oleh golongan yang kafir itu. Jadi dua hujah mereka, berjalan di pasar dengan makan minum, bukan hujah. Allah Ta'ala ketepikan hujah tak apa cerdik buat-buat kafir. Baik. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Ingat awak ini. Allah sebab kata, maknanya Rasul-Rasul tu makan, minum, berjalan di pasar-pasar, itu menunjukkan hikmah Allah SWT nak apa dia hikmah, nak jadi ujian kepada sebahagian daripada kamu. Kita ni manusia ni, ujian sama-sama kita. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ay wamtahanna ayyuhan nas. Manusia, Allah nak uji sama-sama kita. Supaya Allah nak zahirkan apa yang Allah Ta'ala sudah tahu. Sebelum kita diciptakan sudah ditulis. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tetapi nak zahirkan di alam, benda yang duduk di alam ghaib itu, daripada kamu taat atau maksiat di alam nyata. Fahal tasbiruna alal bala'i aw la tasbirun. Adakah kamu boleh sabar menanggung ujian Allah Ta'ala ini ataupun tak sabar? Kata di ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala ja'ala awliya'u fitnatan li'a'da'ihi. Allah jadikan kita orang beriman menjadi ujian kepada musuh-musuh dia. Dan musuh-musuh Allah, dia panggil puak kafir, menjadi ujian kepada kita orang beriman. Raja-raja, pemimpin-pemimpin menjadi ujian kepada rakyat. Dan rakyat juga ujian kepada pemimpin. Laki-laki menjadi fitnah, ujian kepada wanita. Wanita juga menjadi fitnah pada laki-laki. Kita tak boleh baca sebelah pihak je.
baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fitnah Bani Israel bermula daripada wanita, kita kata wanita tak jadi fitnah kalau laki-laki jaga diri, jaga iman, jaga akhlak. Masalahnya kita pun tak jaga. Boleh kata semua yang berlawan lah. Orang kaya ujian kepada orang miskin ujian kepada kaya. Dan maka setiap orang yang ada atas dunia ni ada ujiannya sendiri. Ada ujiannya sendiri. Kata Ibnu Ashur itu dari sudut perlawanannya, maka ujian itu lengkap dalam akidahnya. Ada orang yang betul-betul tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ada yang tidak tauhid. Yang sama-sama ahli tauhid pula, bila mari beberapa ayat yang tentu, ada yang kelahi kat sini pula, sampai mereka kafir, mengkafir, kan? Siapa isbat sifat Allah, dia jadi gini. Jadi macam-macam dia punya ujian di situ. Ujian tubuh badan, ujian segala perkara atas dunia ni semuanya ujian. Maka Allah kata atas birun, musabar ke? Ini Tuhan nak tengok kita ni sabar ke tidak? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Iyad bin Himar. Pelik nama dia. Iyad dengan Ain. Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Al-Mujashi'i. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu qala fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Nabi kita bersabda, dia riwayatkan daripada Allah. Hadis ini nama dia hadis qudusi. Tanda pelajar. Hadis kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qala Allah. Bukan dalam Quran. Hadis itu nama dia hadis qudusi. Qala innama ba'astuka liabtaliyaka wa abtaliya bik. Allahu akbar. Innama ba'astu. Sesungguhnya aku bangkitkan engkau ya Muhammad menjadi rasul liabtaliyaka supaya aku nak ujimu. Nak ujimu, musabar ke tidak menghadapi kerenah puak-puak kafir. 10 tahun, 12 tahun Nabi di Mekah penuh dengan onak dan duri, penuh dengan ancaman, penuh dengan segala perkara. Wa abtaliya bik, dan aku uji juga manusia dengan kedatanganmu. Belum Nabi datang dulu, manusia kafir, dia semua berhala, semua batu, semua macam-macam. Bila Nabi kita datang, bawa tauhid, menjadi ujian besar kepada siapa? Kepada puak-puak kafir. Siapa dia beriman, selamat. Siapa tak beriman, kafirlah dia. Na'udzubillah. Hadis tanda hadis ini rawahu Muslim. Hadis sahih. Maknanya Allah kata apa? Aku hantar kepada kamu, nak ujimu, wa abtaliya bik, dan engkau juga menjadi batu ujian kepada penentangmu. Sama ada kita tentang atau kita ikut. Siapa dia ikut, alhamdulillah selamat. Siapa dia tak ikut, kita kata tak selamat. Masya Allah, tabarakallah. Kita sama-sama kita ujian. Tak usah kata apa tuan-tuan. Ujian. Ada orang diuji dengan pangkat kedudukan. Mula-mula ada pangkat, kemudian hilang pangkat. Bila hilang pangkat, kita orang kata mengamuk siang, pagi, petang, siang, malam. Kerja dia je live. Pagi live, petang, duduk marah orang itu, marah orang ni, condemn orang itu, condemn orang ni. Kan? Ada orang diujian dengan ni COVID-19 ni. Perniagaan yang tengah naik, baru nak naik, top, lingkup. Allahu Akbar. Kita suka seronok kan. Dapat sana sini, pergi jalan sana sini. Mari COVID, tutup habis dia punya penerbangan. Bahkan sebahagian daripada kawan-kawan kita, staf-staf penerbangan dipensionkan. Kapal terbang tak berjalan, nak kata apa? Ujian. Mari pula ujian dari sudut sama-sama kita pendakwah pula. Berebut nak buat kebajikan sehingga menjadi ujian kepada pengikut. Masya Allah, tabarakallah. Ujian kepada pengikut sebenarnya. Pertembungan, selisih faham di antara pendakwah-pendakwah, mangsa dia siapa? Pengikut. Saya tengok sudah 24 jam berlalu ataupun hampir dah 1 hari lebih dah kita kata. Apa yang terjadi? Apa jadi dengan pengikut-pengikut? Orang ni kata orang ni, kata orang ni. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, puasalah. Walaupun hari tasyrik ni tak boleh puasa makan,
tapi kita puasalah mulut dan tangan daripada komen, daripada mencerca, kan? Kalau tidak, banyaklah ujian kita, pahala kita hilang. Na'udzubillah. Wa kana rabbuka basira. Dan ingatlah, adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Musabar ke tak sabar? Kamu mengamuk ke tak mengamuk? Kamu duduk sebarkan fitnah ke tidak? Ataupun kamu terfitnah dengan polemik yang berlaku? Dia dua je. Sama ada orang tu jadi fitnah ataupun pengikut yang terfitnah. Berhentilah tuan-tuan, cukuplah. Ambillah Quran pula baca. Buka handphone, cari Quran, cari kuliah-kuliah yang bermanfaat. Jangan kuliah hanya merepek, duduk bawa cerita pelik-pelik, cerita palsu. Ataupun kuliah batu api, kuliah ceramah-ceramah batu api, panas sana, panas sini. Kita mengatakan cari kuliah yang tenang-tenang, yang sahih. Baca Quran, baca hadis. Biarlah kita mengambil masa yang berfaedah. Allahu Akbar. Kan? Nah, Allah Ta'ala tahu semua perkara yang berlaku, tapi fitnah ni nak menzahirkan apa yang berlaku. Sebab itu kata dia Abu Anas lalu ulang kata-kata para ulama, apa yang kita kata? Al-ina'u bima fihi yandah. Bekas itu teko akan mengeluarkan air dalamnya. Benda dalam hati kita orang tak tahu. Tetapi sekali kita luah perasaan, sama ada dengan mulut kita atau dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita. Sekarang ni kalau kita nak kenal orang, buka je Facebook dia, tengok media sosial, dia panggil medsos, tengok apa yang dia tulis. Kecenderungan orang ni kepada orang ni, dia akan share yang ni. Yang ni dia akan share yang ni. Masing-masing ada. Dia komen yang ni, dia komen yang ni. Baiklah para jemaah sekalian, tak larat kita depan Allah nanti. Tak larat kita depan Allah nanti. Sama ada kita jadi orang yang baik atau kita orang muflih di akhirat. Pahala-pahala kebajikan yang kita buat, semuanya akan diberi kepada orang yang kita benci. Wal'iyazubillah. Pahala yang kita buat, kita akan beri kepada siapa? Kepada orang yang kita benci. Ni yang pelik ni. Sepatutnya, kita beri pahala kita kepada orang yang kita sayang. Kan? Tapi jadi dunia nak terbalik ni, orang yang kita benci dapat pahala kita. Bagaimana? Kaifa? Awak mengumpat dia, awak kutuk dia, awak hentam dia, awak troll dia, di akhirat esok pahala dia, pahala kamu beri kepada orang tu. Habis kita. Ni orang benci, jangan sebut nama dia. Kita diam-diam, kita doa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hilangkan dalam hati kita perasaan ghillan lillazina amanu, benci kepada orang yang beriman. Sabar-sabarlah tuan-tuan, puasalah tangan dan lidah daripada mencerca, daripada komen yang tak ada faedah. Baik, tengok nota di bawah. Sebelah 64. Yang demikianlah keadaannya, tiap-tiap Rasul akan menghadapi golongan yang engkar pada zamannya untuk menjadi ujian. Adakah ia akan bersabar menghadapinya atau tidak? Oleh itu, hendaklah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan umatmu yang beriman, bersabar terhadap angkara kaum kafir itu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menyaksikan keadaan sekalian hamba-Nya, dan masing-masing akan menerima balasan. Yang baik dibalas baik, dan yang jahat buruk balasannya. Wal'iyazubillah. Baiklah para pelajar, tamaklah kita juzuk yang ke-18. Sekarang ni kita masuk kepada juzuk yang ke-19. Apa jadi dengan amalan orang kafir di akhirat? وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. Dan berkatalah pula puak-puak kafir,
Orang-orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Allah, tak percaya pada hari akhirat, dia kata apa? Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita? Sama je lah. Ayat Makkiyah ni banyak cerita tentang tauhid, maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, baru je kita bincang tentang malaikat kan. Jadi mari pula ayat tentang malaikat. Dia kata apa? Kenapa tak turunkan malaikat? Au nara rabbana. Ataupun kita boleh tengok dengan mata kita Tuhan. Jadi, bila Nabi mari dakwah, nak suruh beriman, tu Tuhan. Pakat tengok belakang. Itu cadangan kafir. Tengok nota di bawah, 65. Golongan yang tidak percaya kepada hari akhirat tetap berdegil sambil berdalih dengan meminta supaya diturunkan malaikat kepada mereka untuk membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau supaya mereka dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala untuk menyatakan kepada mereka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulnya yang diutuskan kepada mereka. Sama ada malaikat mari, betul Muhammad. Ataupun Tuhan sendiri mari nyatakan ini rasul aku. Itu cadangan puak kafir. Nak tengok Tuhan sendiri. Kan tak mau dengar-dengar cerita, tak mau dah. Allah kata apa? Laqad istakbaru fi anfusihim. Demi sesungguhnya mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri. Itu ya punca sebenarnya. Sombong, angkuh, takabur. Tak mau tunduk kepada kebenaran. Tak mau terima dakwah Nabi SAW. Sebab apa? Puncanya sombong. Puncanya takabur. Puncanya angkuh. Jadi kita belajarlah. Keangkuhan puak kafir menolak kebenaran. Kesombongan dalam jiwa kita juga menolak kebenaran. Wa'atau utuwan kabira. Dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya. Tajawaz. Mereka telah menjadi sombong. Siapa menolak kebenaran. Ada kesombongan yang melampau. Siapa mengaku jadi Tuhan. Macam Fir'aun dengan geng-geng dia. Baiklah. Para jemaah sekalian, apa jadi pokok ni atas dunia? Kan, ataupun di akhirat. Dua-dua dapat. Ayat 22. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Dan ingatlah hari mereka melihat malaikat. Jumpa dah malaikat yang kamu cari malaikat dulu, sekarang kamu tengok. Pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah, bahkan sebaliknya. Dan mereka akan berkata, semoga kita jauh dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk. Allah nak kata apa lagi? Kan? Tengok nota di bawah, sebelah 66. Yakni malaikat yang mereka minta diturunkan itu akan dapat mereka melihatnya ketika hampir mati. Bila nak mati, malaikat akan datang. Mari bagi tahu. Orang yang beriman, tempat dudukmu di syurga. Senyum, mati. Gi jumpa orang kafir pula, ngakak, na'uzubillah. Nampak dalam malaikatnya. Malaikat datang. Malaikat maut datang. Malaikat rahmat datang. Malaikat azab. Na'uzubillah. Dan pada hari kiamat, sudah tentu mereka dapat melihat malaikat. Dan malaikat itu pula hanya membawa azab seksa kepada mereka. Pada saat itu mereka akan memohon kepada Allah. Semoga mereka terdinding dari azab neraka. Wa yaquluna hijram mahjura. Jauhkan kita daripada azab ini. Nak buat apa? Nak kata apa? Sudah tidak ada masa. Maknanya pada hari turunnya yang kamu nak minta sangat malaikat tu lagi. Bila ketika nak mati datang untuk mengambil nyawa mereka, malaikat azab pula datang bawa kain kafan daripada neraka. Na'uzubillah. La haula wala quwata illa billah. Takut kita. Panjanglah cerita malaikat ni, kita dah bincang beberapa kali dah kan. Dalam ayat-ayat yang lepas, bagaimana malaikat nak sambut
roh orang-orang yang mati, orang yang beriman dibawa daripada kain kafan daripada syurga, yang kafir daripada neraka, wal'iyazbillah. Wa yaquluna hijran mahjura. Wa yaqulul malaika lil kufar haramun muharramun alaikumul falahul yawm. Malaikat kata tak sedut cakap banyak kan? Tak ada apa juga. Na'udzubillah. Baiklah, apa jadi dengan amalan puak kafir? Tengok ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka itu telah kerjakan dari jenis-jenis amal yang mereka pandang baik. Mu dulu atas dunia dulu banyak charity, banyak human right, membantu orang kan. Oh, banyak dia. Tengok orang gempa bumi, datang kita punya NGO. Tengok orang susah, kita bantu. Tengok orang, ni ada seorang pakcik yang non-Muslim ni, banyak sekali dia bantu orang. Dengan ambulans ada, dengan kereta jenazah pun ada, dengan macam-macam ada. Dia kalau dia bukan Islam, dia tak masuk Islam, tak mengucap lagi, kita doakanlah supaya dia mengucap. Kalau tidak, ini akan jadi. Jadi apa? Dia tengok amal-amal kebajikan yang baik yang mereka buat atas dunia dulu. Apa jadi? Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan dia debu terbuang sebagai debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Tengok nota 67. Yakni apa jua amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang kafir di dunia dahulu akan terbuang saja pada hari kiamat kelak dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan disebabkan kekufuran mereka. Sebab dia kafir, kebajikan dia jadi debu. Tak boleh nak ambil. Rugilah dia. Kita minta satu je, biar dia mengucap dulu 2 kelima syahadat. Kan? Biar dia mengucap dulu 2 kelima syahadah. Kalau dia mengucap, adalah aset dia untuk dia terima. Kalau tidak, rugilah nak kata apa. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, dia kata, wa qadimna ila hiyal a'mal, semua amalan-amalan orang kafir, amalan baik orang kafir, haba' mansura. Ataupun amalan-amalan kanat li ghairillah. Ini yang kita bimbang. Orang yang beriman tapi dia buat amal bukan kerana Allah. Kita solat nak tunjuk orang. Kita sedekah nak tunjuk orang. Kita buat NGO nak bantu orang tapi nak tunjuk pada orang. Sekali kita tayang kebajikan yang kita buat, alhamdulillah kita punya akaun bersembuh masuk kata orang. Jangan pertikaikan niat orang. Yang kita, kebimbangan kita ini. Kata ulama, amalan yang baik tapi dibuat bukan kerana Allah, juga haba'an mansura. Wa ala ghairi amrihi wa sunnati Rasulillah. Dan juga amalan-amalan yang tidak mengikut sunnah Nabi SAW juga dibimbangi, amalan itu juga hilang. Allahu Akbar. Kata di para ulama, kanu fil jahiliyati. Puak-puak jahiliyah dulu, mereka duduk menghitung kebajikan yang mereka buat. Dia bina masjid haram, dia bagi makan kepada jemaah haji, kan? Maka di dunia ni, Allah Ta'ala balas kebaikan-kebaikan NGO non-Muslim, Tuhan balas atas dunia. Perniagaan dia senang, hidup dia mewah, penyakit tak ada. Tetapi, apa jadi? Di akhirat esok, haba'an mansura. Allah. Kita atas dunia kita, sebab itulah seorang ulama salaf. Kalau tak silap saya, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia ni antara sahabat yang koprak, kaya. Waktu dia nak mati, dia menangis. Dia kata, khashina, kami bimbang. Takut nikmat yang Allah beri atas dunia ini, kita hanya dapat di dunia, tak dapat di akhirat.
Bila kita kaya atas dunia dengan sebab iman kita, dengan sebab soleh kita kata di ulama salaf ni, aku bimbang takut itu je balasan kita atas dunia, di akhirat tak dapat. Kita jangan duk bangga sangat dengan kebaikan yang kita buat. Sekali saya buat, pengikut saya ramai. Kan? Mendapat sokongan yang begitu hebat. Orang-orang yang tak sependapat dengan saya, habis dia lanyak dihentam oleh netizen contohnya. Hati-hati tuan-tuan. Jangan terperangkap dengan mainan talbis iblis, mainan syaitan. Kita bimbang. Jadi, orang kafir, walaupun baik amalan dia, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Orang beriman, amalan dia baik. Dia sudah beriman, tapi dia buat tidak kerana Allah, haba'an mansura. Na'udzubillah. Ataupun amalan yang kita buat tidak mengikut sunnah Nabi SAW, ini juga berbahaya. Sebab itulah para pendakwah, kita bercakap dengan orang awam, janganlah buat tajuk-tajuk yang mengelirukan orang awam. Hadis palsu cerita bahayanya hadis palsu. Kemudian kalau kita nak bincang sama kita, hadis palsu ni tak boleh pakai. Cuma kadang-kadang beberapa amalan yang dikaitkan hadis palsu sebenarnya ada hadis sahih. Kita kena kata hadis palsu haram diceritakan, haram diriwayatkan kecuali untuk menyatakan kepalsuan. Tetapi amalan-amalan yang dikata palsu itu sebenarnya ada hadis lain yang menyangkut. Jangan duk kait. Jadi bila masyarakat dia tengok, begini rupanya. Kita kadang-kadang buat fitnah kepada orang awam dengan sebab itu. Baiklah para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut kepada kita ayat 24 ini, kita jadikan sebagai penutup. Kan? Mudah-mudahan itulah yang kita dambakan, yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua, insya-Allah. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Ahli-ahli syurga pada hari itu, bisababi ma'amiluhu, dengan sebab amalan-amalan baik yang mereka lakukan itu. Kata di para ulama tafsir, ulama hadis, amalan tu nak jadi baik mesti ada dua asas. Asas yang pertama, niat betul kerana Allah Azza wa Jalla. Cukupkah dengan niat saja? La. Asas yang kedua, mesti amalan yang kita buat bertepatan dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Bagus betul. Saya ikhlas ni. Ikhlas tapi tak ikut sunnah, tak dapat. Ikut sunnah kita punya amalan, tetapi tidak ikhlas, hancur lebuh habis. Allahu Akbar. Maka dua perkara ni serentak. Dua perkara ni mesti dilakukan serentak. Ikhlas, mutaba'atun Nabi SAW. Jangan bermudah-mudah dengan amalan, dengan kita kata ini amalan sunnah. Jangan mudah-mudah. Kalau tak cukup dua syarat ni, haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan esok. Maka orang-orang yang soleh, orang yang beriman, ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat rehatnya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan sebab amalan yang diterima, maka Allah Ta'ala beri kepada mereka tempat duduk yang baik, yang cantik. Kan di antara doa yang kita dah baca di bulan Ramadan dulu, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kita minta sampai ke Ramadan, kita minta pengisian di bulan Ramadan, kita minta Allah kabulkan semua yang kita buat. Ini yang kita bimbang hari ini, takut tak kabul. Sebab apa tak kabul? Kerana tak ikhlas. Kenapa tidak kabul amal? Sebab tak ada ikut sunnah Nabi SAW di dalam ibadat. Dalam kehidupan biasa ni, asalkan tidak haram, buatlah, nak reka apa saja pun. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Di antara faedah yang kita dapat dalam perbincangan kita ayat yang kedua ni, Allah kata nak jadikan manusia itu fitnatan, ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Maka di sinilah kata falaisa liman qad futina. Tidak ada mana-mana orang yang diuji oleh Allah Taala dawaun mislus sabri. Ubat lain daripada sabar. Allahu akbar. Fa in sabara, siapa dia sabar dengan ujian, kanatil fitnatu mumahhisah. Bila kita sabar, ujian tadi, sama ada ujian sakit, ujian apa saja pun, menjadi mumahhisah.
orang panggil macam filter, penapis, menapis. Wa mukhallisah, dan juga yang melepaskan kita daripada dosa-dosa. Dengan sebab kita sabar, Allah lepaskan kita daripada dosa-dosa kesalahan kita yang lalu dengan sebab kita sabar. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita sabar. Sebagaimana kata di para ulama, sabar itu 3 peringkat. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Sabar melakukan ketaatan. Ini berat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Mungkin lebih berat. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Ini biasa kita sebut sabar kan? Sabar menghadapi ujian. Jadi setakat mana kita sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata, aku balas, beri pahala kepada orang yang diuji itu mengikut tahap kesabaran dia tanpa limit. Lagi tinggi darjat sabar, lagi besar kita punya pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita belajar. Kan? Baik, sebagai penutuplah, Allah SWT dia sudah tahu, tapi kenapa dia uji? Apa hikmah? Hikmatul imtihan. Kenapa? Jawabnya, Allah SWT nak bagi hisab, nak balas kepada hamba-hamba dia apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu dah, tapi bila diuji, Allah nak tengok supaya kita sendiri pun rasa, aku yang gagal, yang fail dalam ujian ini. Kita sekarang ni masing-masing duduk tunjuk pada orang tak? Orang ni gagal. Kata di para ulama, kita tunjuk pada orang 1 jari, tapi balik kepada kita 3 jari kepada kita. Awak gagal. Yang sebenarnya kita gagal. Hati-hatilah. Jangan senang-senang nak menggagalkan orang. Sebenarnya kadang-kadang kita duduk sebut gagal, tapi kalau orang bagi imtihan, Allah Ta'ala uji, kita duduk tempat yang sama, mungkin kita lebih gagal daripada orang itu. Lebih gagal. Bahasa Arab kata gagal dah. Asyad makna lebih kuat daripada orang itu. Allahul Musta'an. Baiklah, ujian Allah nak uji kita sebab nak tengok, dia 2 ya ujian Tuhan. Yang pertama nak angkat darjat, yang kedua Allah nak hapuskan kesalahan. Mudah-mudahan kita sabar, melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar apabila ditimpa ujian. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam ayat yang ke-25 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.